Sebenarnya wanita yang melanggar kubur itu adalah seorang wanita yang berusia 60 tahun. Kematian suami beberapa bulan yang lepas disebabkan COVID. Maksudnya COVID itu asbab lah mati, kita tahu sebab ajal sudah sampai, tapi asbab ajalnya adalah COVID. Suaminya sehat, tak ada sakit, tak ada apa, dua-dua ambil pencen yang cepat untuk bersama-sama menikmati waktu pencen. Tuan-puan dimati Allah sekalian, wanita ini sebenarnya pergi ziarah suami dia di kubur. Dan kita boleh lihat daripada peristiwa ini betapa parahnya masyarakat kita ni. Ini bukan bab nak buka aib masyarakat sendiri, nak kutuk-kutuk orang Melayu Islam kita sendiri. Ustazah ni tak ada kerja lain, asyik tegur, asyik kutuk orang Melayu Islam kita. Kenapa tak cari isu-isu orang bukan Islam ke kan? Tuan-puan dan mata Allah sekalian, kita sebagai orang Islam bila melihat sesuatu keburukan, bila satu perkara yang semakin tidak terkawal dalam masyarakat, kitalah yang pertama kena tegur. Kan? Kitalah yang pertama kena tegur sebagai satu tanggungjawab, bukan pilihan sebenarnya, satu tanggungjawab. Satu tanggungjawab muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah, Allahu akbar. Dan tanggungjawab ini dipikul kepada orang yang boleh bertanggungjawab, orang yang boleh berkata-kata, orang boleh menyampaikan. Maksudnya bagi orang-orang yang berkemampuan untuk menyampaikan teguran, berkemampuan untuk memberikan pencerahan, maka bila sebut tanggungjawab, tanggung dan kena jawablah di akhirat. Gitu. Subhanallah, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Petang Jumaat saya terima mesej daripada anaknya. Lepas tu saya balas, saya kata insya-Allah besok saya akan pergi ziarah. Sebab dia mesej, dia kata, "Ustazah, tolong datang ziarah. Mak saya boleh tak? Mak saya trauma, mak saya down, mak saya sedih. Mak saya boleh bayangkanlah fobia. Sebab apa? Tak biasa ni, kena kecam ni kan, kena kecam, kena kutuk. Bahkan memang ada beberapa portal yang tidak bertanggungjawab. Tak silap saya Malaysia Gazette sebenarnya banyak bloggers, banyak portal ataupun banyak page yang update pasal isu ni. Ada beberapa page ni mereka update dengan cara yang baik. Ada yang buat lawak, ada yang buat troll, my wiking lah kan. Saya tengok memang ada beberapa portal yang, yelah sebab mereka nak naikkan rating, mereka akan buat tajuk yang spoil lah, akan buat tajuk yang mengarut, buat tajuk yang boleh menarik pembaca. Dan ramai di kalangan masyarakat kita ni yang baca tajuk je, lepas tu terus buat komen, baca tajuk saja kan, terus saja kecam, terus je hina, tak tengok, tak tekan blog tu untuk baca lanjut apa ceritanya. Dah ramai dengan kita baca tajuk, baca komen. Itulah dia, tak baca isi penulis bloggers. Bloggers ni dia guna Facebook, bila kita tekan dia masuk blog dia. Untuk setiap klik blog tu dia orang dapat duit. Kita kena faham, mereka ni ada yang bertanggungjawab, ada yang tidak. Padahal mereka terikat dengan akta media sosial, akta media. Lepas tu kalau mereka ni dah blogger, ada aktanya. Kalau wartawan, ada aktanya. Kalau nak saman, memang boleh saman, Masya Allah. Tapi kita sama Islam tak nak panjangkan kan. Tapi ada beberapa yang saya sebutkan tadi tu, dengan tidak bertanggungjawab, tak rasa bersalah, tak rasa berdosa, sedangkan mereka ni kebanyakan orang Islam ni terlalu jauh sangat cerita sampai buat fitnah, sehingga kan seolahnya memberi gambaran melalui tulisan yang jelas dan orang tak salah faham pun. Memang jelas sangat gambaran yang diberikan daripada tulisan tu, seolahnya ada sabotase, seolahnya ada perbuatan khianat nak merosakkan kubur, seolahnya perbuatan itu disengajakan. Allahu Akbar. Bila anak ni mesej hari Jumaat, saya kata insya-Allah hari Sabtu esok saya akan pergi ziarah mak kamu. Saya jawab begitu. Tapi hari Sabtu saya tak sempat sebab kat rumah saya ada terima tetamu yang bermalam. Lepas tu ada ceramah pagi. Lepas tu petang ada tetamu lain pula datang, kawan sahabat, kawan pada suami datang sekian-sekian.
Jadi tak sempat juga petang tu, malam pula saya ada ceramah sampai rumah 1:30 macam tu. Saya pun mesej, saya kata insya-Allah hari Ahad pagi saya datang. Allah izinkan pertemuan dalam keadaan kesibukan waktu, kesempitan, kesuntukan, sempatlah ziarah pagi semalam. Sebab saya dah baca sikit penjelasan anak tu dalam tulisan. Lepas tu bila saya pergi ziarah, lagilah saya tahu keadaan sebenar si ibu ni. Masya Allah. Sebenarnya wanita yang melanggar kubur itu adalah seorang wanita yang berusia 60 tahun. Kematian suami beberapa bulan yang lepas disebabkan COVID. Maksudnya COVID itu asbab lah. Mati kita tahu sebab ajal sudah sampai, tapi asbab ajalnya adalah COVID. Suaminya sihat, tak ada sakit, tak ada apa. Dua-dua ambil pencen yang cepat untuk bersama-sama menikmati waktu pencen. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, wanita ini sebenarnya pergi ziarah suami dia di kubur. Dan anak ni, menantu ni ada duduk sama-sama, cucu ada. Dia kata, Ustazah tahu tak? Mak saya ni seminggu 2 kali je makan nasi. Selepas ayah saya meninggal, emak saya kemurungan, emak saya dalam keadaan belum habis berduka cita, tak nak keluar daripada rumah. Kami ajak pergi makan kat kedai, walaupun kematian sudah berlalu 6 bulan yang lepas. 6 bulan, 7 bulan yang lepas. Tahun lepas lah ni. Seminggu dia hanya makan 2 kali. Itu pun sebab dia berpuasa Isnin Khamis. Jadi mak saya masa pergi, mak memanglah sebelum itu kerani jadi pencen, jadi sebenarnya boleh bawa kereta. Kadang-kadang mak pergi, yelah anak-anak tak tahu nak pergi ziarah arwah suami ni di perkuburan tu lah. Tapi sebab maknya ni tak makan, tuan-puan sekalian, tak makan tak apa, ketika kejadian sebenarnya hypo. Maknya hypo, saya faham kalau orang hypo sebab saya selalu hypo juga. Hypo ni kita jadi menggeletar, jadi gelap, jadi macam terus macam tak nampak. Kalau hypo dah teruk, dengan ada darah tinggi, ada hypo, ada kencing manis. Orang kencing manis kalau hypo lagi dahsyat. Jadi mak dia kencing manis, lepas tu jadi hypo. Bila tak sedar, dalam keadaan masa tu nak balik, nak buka, dia wanita ni cerita pada saya, makcik sebenarnya nak balik kan. Lepas tu makcik cakap dekat suami makcik, abang saya balik dulu bang, lepas dah baca Yasin dekat kubur suami saya Ustazah, lepas saya dah zikir, saya dah doa, saya cakap dekat suami saya, abang saya balik dulu ya bang, saya memang tahu saya lapar, saya apa dan sebagainya. Itu yang jadi saya tak sedar, saya tertekan minyak apa, langgar apa semua tu. Allahu Akbar, tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Boleh jadi sebenarnya sebab benda tu kena melibatkan insurans, kereta tu kan, accident. Boleh jadi gambar-gambar yang di-share, ditularkan itu boleh jadi orang insurans, tetapi niat orang insurans tu bukan semestinya untuk diwairalkan. Mungkin untuk dijadikan report kan, kenalah report sebab nak claim ni kerosakan ni, sebab kereta tu teruklah rosaknya. Macam tu kan. Jadi kita, dan Allahu Akbar, saya memujilah ahli keluarga dan wanita ini. Wanita dan ahli keluarga ni, anak-anak dia cakap apa? Ustazah, kami maafkan semua kecaman masyarakat. Macam-macam mereka kecam, mereka hina. Saya maafkan. Anak-anak ni, yang si ibu ni pun, saya tak apa Ustazah. Lepas tu seorang anak ni kata, cuma yang saya terkilan sangat, ada beberapa page yang tak bertanggungjawab. Dia spin cerita seolahnya perbuatan khianat, seolahnya disengajakan, seolahnya ia ada unsur-unsur perbuatan yang jahat kan. Jadi yang tu yang tak boleh terima tu. Jadi netizen yang tidak tabayun, yang tidak cek ni, yang tak baca ni, terus kecam, terus hina, buat teror, buat lawak ni, di atas kesedihan saudara kita, di atas musibah yang saudara kita, seorang ibu tua yang baru menghadapi kematian suami yang sangat rapat. Saya bila dengar cerita baru saya faham kenapa ibu ni murung terlalu lama sampai dah perlu dapat rawatan pakar sekretari
Lepas tu pakai, perlu dapat rawatan dah ni. Si ibu ni, anak-anak cerita Ustazah, mak saya ni memang dengan ayah terlalu rapat. Kat rumah ni duduk berdua ni je. Saya pergi melawat rumah biasa, sederhana, kecil saja. Berdua ni je Ustazah. Mak saya ni, semua ayah saya yang buatkan. Bahkan mak saya ni nak buka TV, nak tekan butang tu pun tak reti. Biasanya dia cakap nak tengok tazkirah tu ke, nak tengok kuliah ke kan. Ayah saya lah yang buka kan. Maksudnya rapatnya hubungan suami isteri ni, pergi mana-mana sama Ustazah. Bila bulan Ramadan, dua-dua ambil cuti tanpa gaji, ambil cuti. Ambil cuti lah bulan Ramadan, 10 hari terakhir mereka berdua akan iktikaf di masjid. Masa kerja-kerja dulu, mak ayah saya ni, makcik ni angguk. Macam tu lah. Tak nak keluar rumah dalam keadaan kemurungan. Pergi ulang alik sekarang ni, pergi kuliah, pergi masjid, lepas tu kubur. Itulah. Pergi rumah anak tak nak, pergi itu tak nak, makan hari-hari tak nak makan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi bila peristiwa begini, Masya Allah, semalam macam-macam lah, lama juga, sejam lebih juga saya cuba pujuk supaya dia ubah rutin. Sebab dia tak nak ubah rutin dia kan. Dan dia tak boleh masuk dalam rumah, terbayang suami dan sebagainya. Memang tuan-puan sekalian, berbeza. Jangan samakan. Jangan kita samakan. Saya juga mengalami juga kematian suami. Yang ni pula ni. Sebab apa? Tahap kemampuan manusia itu berbeza. Tahap masa yang diperlukan juga berbeza. Ada manusia cepat pulih, cepat bangkit. Ada manusia lambat. Kan? Semua ini ia berkait rapat dengan latar belakang, pengalaman hidup, tahap kefahaman, support system, macam-macam lah. Lepas tu, anak dia kata, Ustazah, sebenarnya mak saya ni baru macam nak pulih sikit. Dia macam baru mula ada perubahan yang lebih baik sikit. Tiba-tiba jadi peristiwa ni, terus jadi makin teruk. Macam itulah ya, tuan-puan dimati Allah sekalian. Bahayanya apabila sikap yang tidak bertanggungjawab oleh umat Islam kita sendiri demi meraih keuntungan. Tuan-puan, memang media sosial ni boleh buat duit. Memang boleh buat duit. Masya Allah. Betul. Kan? Wet Teddy ada sebut everybody has different ways of grieving. Betul. Setiap orang berbeza menerima. Kita tak boleh kata, oh saya 2 bulan dah boleh move on, saya 5 bulan dah boleh move on. Setiap orang memang berbeza dan kita kena masa memang akan mengubat segala kelukaan. Jadi ada yang baru masuk, saya cakap pasal apa, nanti kita dengar daripada awal. Muslimin muslimat, saya sendiri rasa malu dengan sikap umat Islam. Saya tak tahu website ataupun bloggers ataupun FB page orang non-Muslim di kalangan China, India, bagaimana keadaan mereka. Tetapi yang saya baca, yang saya tengok, sebab kita boleh baca bahasa Melayu, yang dalam tulisan Cina, tulisan India, kita tak boleh baca. Kita pun tak follow page mereka. Jadi kita ni follow page-page dan portal-portal Melayu lah. Jadi tuan-puan minta Allah sekalian, mereka gunakan page, mereka buat headline lah kan. Tajuk tu memang hewok-hewok lah tajuk tu kan, nak tarik perhatian. Tapi kadang-kadang ulasan, kadang-kadang tajuk tu bombastik. Orang tak baca, terus komen, terus kecam. Bila kita tekan klik tu, dia akan bersama pada blog mereka. Bila masuk blog, perasan tak? Ada iklan, ada monetize, ada banyak iklan dan sebagainya. Dia bukan terus tekan, terus baca. Kalau tuan-puan buka page saya, kita kongsi tazkirah, kita kongsi satu berita ke, tuan-puan tak payah tekan masuk ke blog. Baca terus je kat situ direct. Gambar-gambar kita share, tulisan kita tulis, tuan-puan boleh baca terus. Tapi bila klik, sambung ke blog, dalam blog tu ada monetize, ada advertisement, ada iklan, semua itu duit. Bahkan setiap klik tu mereka dapat duit. Sebab itu mereka ni akan buat kekau. Mereka ni tak kisah kalau dikecam, kalau dikutuk. Saya pun berapa kali kena, saya pun memang PM direct mereka. Bagi tahu, minta delete, minta ubah tajuk yang kamu buat terhadap saya mendatangkan fitnah. Orang tak baca pun penjelasan, orang baca komen, orang terus kutuk, kecam saya, keji, hina saya secara terbuka. Padahal kalau buka blog tu baca, sebenarnya elok je penerangan, penjelasan tu jelas.
Dan kita tahu blok-blok ni adalah ada banyak blok yang tidak bertanggungjawab, mengapi-apikan, mengadu domba, menyebabkan banyak perpecahan dan pergaduhan sesama umat Islam. Sama ada dasar politik ataupun ada dasar sesama ilmuwan agamawan. Jadi kita pun tak tahulah macam mana kan nak menjadikan page-page ini menjadi satu page yang bertanggungjawab, yang berhemah, yang mereka sedar mereka perlu jawab di hadapan Allah besok. Mereka mungkin dapat keuntungan dunia dan kita tak tahu mereka mungkin gunakan juga hasil daripada pendapatan tu untuk perkara yang baik. Tetapi walaupun untuk buat sesuatu yang baik, ya mereka nak menanggung nafkah ahli keluarga, staf ke dan sebagainya. Ya, kita tahu mereka struggle juga untuk cari rezeki. Tetapi matlamat tidak menghalal cara. Matlamat mereka nak cari rezeki, nak nafkah ahli keluarga, tapi tidak menghalalkan cara. Kalau cara yang salah, maka rezeki juga salah. Kalau cara tidak berkat, maka rezeki juga tidak berkat. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Samalah juga ramai yang buat konten TikTok kan dengan cara yang salah, tak patuh syariah, campur maksiat. Konten IG, konten apa nak buat bisnes, buat iklan, buat marketing apa semua yang bercampur dengan maksiat, yang teruk, yang dedahkan aurat, yang jatuhkan maruah umat Islam. Dia kata sebab nak cari rezeki. Daripada rezeki ni saya bersedekah. Daripada rezeki ni saya tolong orang susah. Dari rezeki ni saya cari nafkah. Semua niat itu murni. Tetapi kaedah Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat yang baik perlu dicapai dengan cara yang baik. Jika matlamat baik tapi cara tidak baik, maka matlamat itu hilang keberkatan walaupun dapat tapi tak berkat. Untuk jangka masa yang pendek, mungkin nampak ia baik. Ya, dapat hasil daripada blog, dapat hasil pada tulisan, viral, lepas tu dibayar pula monetize blog, dibayar dan sebagainya. Kebaikan sementara, boleh beli apa yang anak nak, isteri nak, kereta yang nak, ya. Tetapi ia bukan satu anugerah, ia satu musibah. Apabila kita mendapat satu hasil daripada sumber yang tidak berkat, dan Nabi SAW sendiri sebut dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, sesungguhnya kan ada lelaki yang berpakaian lusuh, yang nak keadaan lapar, yang nak keadaan sekian-sekian, lalu mendadah tangan kehadap Allah, memohon bantuan Allah, pertolongan Allah, namun doanya tidak diterima oleh Allah. Kerana apa? Sebab dia makan daripada sumber yang tidak berkat, makan daripada sumber yang tidak halal. Daripada ni rasa tenang buat satu berita, buat satu cerita di atas penderitaan orang lain. Subhanallah.